Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita telah tiba pada hadis yang ke-554 pada tajuk yang kelima daripada kitab Taharah, iaitu hadis berkenaan tentang babuz zikril mustahab, zikir yang disunatkan, doa yang disunatkan aqibal wudu, setelah selesai berwudu. Maka baca riwayat 554 terus. Daripada sahabat Nabi Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kanat alaina ri'ayatul ibil, adalah lazim ke atas kami untuk mengembala unta. Faja'at naubati, maka telah tibalah giliranku untuk membawa unta, mengembala unta. Lihat pada baris yang kedua daripada bawah. Makna hadzal kalam, kata Imam Nawawi, maksud daripada ungkapan Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah annahum kanu yatanawabun, bahawa sesungguhnya pada waktu itu mereka bergili-gili dalam pada mengembala unta-unta mereka. Fatajtami'ul jama'ah, maka telah berkumpullah beberapa orang. Wa yadummuna ibilahum ba'daha ila ba'din, maka mereka telah menggabungkan unta-unta mereka. Fayar'aha kulla yawmin wahidun minhum, maka untuk memudahkan, setiap hari orang yang berbeza akan mengembala unta. Liyakuna arfaq bihim, maka ini akan menjadi lebih mudah bagi mereka. Wa yansariful baquna fi masalihihim, dan baki yang lain boleh untuk menyibukkan diri dengan perkara yang bersesuaian dengan mereka. Maka pada waktu itu giliran Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu untuk membawa unta makan, untuk mengembala unta. Farawwatuha bi'ashiyin, maka aku telah membawanya pulang bi'ashiyin, pada satu waktu petang. Fa adraktu Rasulullah, maka kata Uqbah bin Amir, aku telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada waktu itu baginda qaiman, sedang berdiri, yuhaddithun nas, menceritakan hadis, menceritakan sesuatu kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Fa adraktu min qawli, maka ketika mana aku telah tiba, aku telah mendapati daripada ungkapan baginda, ucapan baginda yang berbunyi, sabda Nabi, ma min muslim, tidaklah daripada seorang Islam, yatawadda, berwuduk, fayuhsinu wudu'ah, dan memperelokkan wuduknya, thumma yakumu fayusalli, lalu dia berdiri dan menunaikan solat 2 rakaat, muqbilun, dalam keadaan menghadapkan, alaihima, kedua rakaat tadi, biqalbi, dengan hati dan juga wajahnya. Maka ketika mana dia selesai berwuduk, dia menunaikan 2 rakaat dengan penuh khusyuk, dengan penuh pada waktu itu perhatian sepenuhnya. Maka lihat pada baris yang pertama, kata Imam Nawawi, maksud daripada muqbil, menghadapkan. Wa qad jama'a sallallahu alaihi wasallam bihatainil lafzaini anwa' al-khudu' wal khusyuk. Dengan perkataan ini Nabi sedang menerangkan kepada kita untuk menunaikan 2 rakaat tadi dengan khusyuk dan khudu'. Kenapa? Li'anna al-khudu'a fil a'dha', kerana khudu' itu adalah perbuatan anggota tubuh badan. Sebab itu disebut muqbilun alaihima biwajhi, wal khusyu'u bil qalbi,
dan khusyuk itu adalah amalan hati. Maka bila Nabi sebut muqbilun alaihima biqalbi wa wajhi, maka pada waktu itu menggambarkan, menunjukkan pada waktu itu untuk khusyuk dan khudu'. Khusyuk apa adalah perbuatan yang ada kaitan dengan hati. Khudu' pula adalah perbuatan yang ada kaitan dengan al-jawarih, anggota tubuh badan. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang berwuduk dengan sempurna, menunaikan 2 rakaat salat dengan penuh khusyuk dan khudu', illa wajabat lahul jannah, kecuali akan wajiblah untuknya syurga. Fakultu, maka pada waktu itu perawi berkata, aku pun berkata, ma ajwada hadih, alangkah baiknya hadis ini. Fa idza qailun baina yadayya, maka ada seseorang bercakap daripada depanku. Orang itu berkata, allati qablaha ajwad, apa yang Nabi sebutkan sebelum daripada ini lebih baik. Fa nazartu, maka aku pun memerhatikan suara itu. Kata Uqbah bin Amir, maka orang itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata Umar, inni qad ra'aituka, sesungguhnya aku nampak kamu wahai Uqbah bin Amir, ji'ta anifa, kamu baru tiba. Qala, Nabi SAW telah bersabda sebelum ini, ma minkum min ahadin, tidaklah seorang pun daripada kamu, yatawadda, berwuduk, fayubligh, maka pada waktu itu dia menyampaikan, au fayusbir, ataupun memperelokkan wuduknya, summa yaqul, kemudian dia pun membaca, ini tajuk dia, membaca doa dan zikir selepas daripada wuduk. Maka apakah zikir dia? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kalaulah seseorang itu baca zikir ini sahaja, sabda Nabi, illa futihat lahu, kecuali akan terbukalah untuknya abwabul jannati samaniyah, ke-8 pintu syurga, yang dia boleh masuk daripada pintu mana yang dia suka. Riwayat 555. Teruskan. Daripada Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, fadzakara mislah, maka diceritakan hadis yang sama, kecuali pada waktu itu baginda bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang berwuduk lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan di sini ada penambahan perkataan wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka inilah zikir dan doa selepas daripada berwuduk yang sunnah untuk kita baca. Apakah kelebihan dia? Pada hari akhirat kelak, ke-8 pintu syurga akan memanggil orang tersebut untuk masuk daripadanya. Bab yang ke-6 daripada Kitabut Taharah, babun akhar fi sifatil wudu, bab yang lain berkenaan tentang cara dan sifat berwuduk. Terus riwayat 556. Okey, tadi pada berkenaan tentang zikir selepas wuduk, kita tertinggal satu doa pada Syarah Nawawi pada baris yang kedua, 4 dan juga 6. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang ke-6, wa yanbaghi an yadhumma ilayhi ma jaa fi riwayat Tirmizi, maka digalakkan untuk digabungkan dengan doa yang kita baca tadi, riwayat Muslim 555. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka gabungkan dengan riwayat itu doa apa? Kata Imam Nawawi, satu doa yang ada daripada riwayat Tirmizi, iaitu Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahirin. Maka ini doa yang kedua. Maka gabungkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu ada penambahan daripada riwayat Muslim, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahirin. Dan ada penambahan lagi kata Imam Nawawi daripada riwayat Nasa'i dalam kitab beliau Amalul Yaumi wal Lailah. Apakah dia?
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. Maka ada 3 riwayat daripada kita, 3 kitab yang berbeza berkenaan doa selepas daripada wuduk. Namun kalaulah kita tak mampu semua, sekurang-kurangnya bacalah apa yang ada dalam riwayat Muslim yang kita baca tadi. Terus riwayat 556, daripada Abdullah bin Zaid bin Asib al-Ansari, wa kana lahu suhbah, dan adalah beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, qilalah, telah dikatakan kepadanya, tawadda' lana, berwuduklah tuan untuk kami, cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Zaid telah meminta dibawakan sebekas air. Fa'akfa'a, maka beliau telah menuangkan minha, daripada bekas tadi, ala yadaihi, pada kedua tangan dia. Faghasalahuma, maka beliau telah basuh tangan dia sebanyak 3 kali. Ini kita belajar sunnah untuk bersihkan kedua tapak tangan terlebih dahulu. Thumma adkhala yadahu, kemudian beliau telah memasukkan tangannya ke dalam bekas air tadi. Fastakhrajaha, dan beliau telah keluarkan tangannya daripada bekas air tadi. Famadmada, maka beliau telah berkumur-kumur. Wastansyaqa, dan memasukkan air ke dalam hidung. Min kaffin wahidah, menggunakan hanya 1 tapak tangan. Maka beliau ambil, kemudian masukkan sebahagian dalam mulut, dan kemudian masukkan sebahagian ke dalam hidung. Maka lihat pada baris yang daripada tajuk ini, daripada bab ini, baris yang kedua, 4 dan 5, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fi hadzal hadis dalalatun zahirah, dalam hadis ini ada petunjuk yang jelas bagi mazhab yang sahih yang terpilih, anna sunnata fil madmadah, bahawa sunnah di dalam berkumur-kumur dan memasuk air ke dalam hidung, ayyakuna bi thalathi ghurafat, pada waktu itu dengan 3 kali mengambil air, yatamadmad wa yastanshaq min kulli wahidatin minha, dan kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung menggunakan 1 pengambilan air. Maksudnya sekali ambil air, kumur-kumur, buang, masukkan air ke dalam hidung, keluarkan. Kali kedua, masukkan air dalam mulut separuh, berkumur-kumur dan buang, masukkan air ke dalam hidung dan keluarkan. Maka 3 kali begitu. Terus fafa'ala, maka beliau telah melakukan begini 3 kali. Terus kemudian beliau masukkan lagi tangan beliau ke dalam bekas air, fastakhrajaha, dan mengeluarkannya. Faghasala wajhah, maka beliau telah membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Thumma adkhala yadah, kemudian beliau telah memasukkan tangannya ke dalam bekas air, fastakhrajaha, dan mengeluarkannya. Faghasala yadayhi, maka beliau telah membasuh kedua tangannya, ilal mirfaqain, hinggalah ke siku, marrataini 2 kali. Maka perbuatan beliau pada waktu itu membasuh kedua tangannya 2 kali. Lihat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baris yang kedua, 4, 6, 8. Faghasala yadayhi ilal mirfaqain marratain. Jumpa tak baris kamu? Kata Imam Nawawi, pada hadis ini yang menyebut Nabi basuh tangan sebanyak 2 kali, dalalatun, sebenarnya adalah petunjuk, ala jawazi mukhalafatil a'dha, bahawa harus dan boleh pada waktu itu untuk sesuatu anggota tubuh badan berbeza daripada basuhan tubuh badan yang lain. Macam tadi kita nampak dia basuh muka 3 kali, tapi bila basuh tangan dia hanya basuh 2 kali. Kemudian kaki kembali kepada 3. Maka kata Imam Nawawi, wa ghasala ba'duhum thalatha, maka boleh, harus untuk membasuh sebahagian anggota badan 3 kali, sebahagiannya pula 2 kali, wa ba'duha marrah, dan sebahagiannya punya hanya sekali. Wa hadza jaiz, dan ini adalah harus. Wal wudu'u ala hadhihi sifah sahihun bila syak,
dan wuduk seperti ini adalah sahih tanpa keraguan. Ada anggota basuh 3, ada anggota basuh 1, ada anggota basuh 2, maka perbuatan ini tidaklah membatalkan wuduk. Maka kenapa Abdullah bin Zaid ataupun Nabi SAW buat begini? Wa innama kanat mukhalafataha minan Nabi fi ba'dil awqat bayanan lil jawaz. Kadang-kala Nabi SAW buat begini, nak menunjukkan kepada para sahabat itu adalah perbuatan yang harus dan perbuatan yang boleh. Maka ini satu bahagian. Kemudian bagaimana beliau memasukkan tangan ke dalam air untuk mengambil air? Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4 dan 5, fahadhihi ahadith fi ba'dihha, maka ada sebahagian hadis menyebut beliau memasukkan satu tangan, wa fi ba'dihha yadayhi, sebahagian hadis lagi dua tangan, wa fi ba'dihha yadahu wa dhamma ilaiha al-ukhra, mula-mula satu tangan, kemudian air tadi dipindahkan kepada dua tangan. Maka riwayat yang berbeza ini, kata Imam Nawawi, dalatun, menunjukkan bahawa harus dan boleh ketiga-tiga perkara. Boleh. Sama ada bila ada bekas air, kita ambil satu tangan, kemudian sampaikan kepada anggota wuduk, ataupun dua tangan, sampaikan pada anggota wuduk, ataupun satu, kemudian pindahkan kepada dua sebelum sampaikan pada anggota wuduk. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa annal jami'a sunnah. Ketiga-tiga cara ini adalah sunnah. Wa yujma'u bainal ahadith, dan cara nak menggabungkan dengan ketiga-tiga riwayat bahawa Nabi SAW pernah melakukan setiap perbuatan itu. Ada yang Nabi SAW lakukan dengan satu tangan, ada yang dua tangan, dan pada waktu itu ada yang dengan menggabungkan. Okey, baris bawah dia. Okey, maka wanassa alaihi Syafi'i, jumpa tak? Maka Imam Syafi'i telah menaskan seperti yang dinukilkan dalam Al-Buwaiti dan Al-Muzani, annal mustahabbah, bahawa cara untuk mengambil air daripada bekas air yang sunat adalah mengambil air untuk wajah menggunakan kedua tangan, sebab itu lebih mudah. Dan kemudian untuk yang lain pada waktu itu dengan satu tangan. Terus riwayat yang riwayat yang seterusnya, habiskan. Terus tak habis lagi hadis tu. Maka Nabi SAW telah memasukkan tangan baginda ke dalam air dan mengeluarkannya. Maka Nabi SAW telah menyapu kepala baginda. Maka selalunya dalam bab masah tak disebutkan kecuali riwayat-riwayat yang tak banyak berapa kali Nabi SAW basuh. Namun Imam Syafi'i berdasarkan keumuman hadis-hadis yang lain menyebut menyapu air pada kepala juga 3 kali. Dan ada juga yang mendakwa sunnah hanya sekali. Kemudian Nabi SAW telah menyapu air pada kepala baginda. Fa'aqbala, maka Nabi telah membawa dengan kedua tangan baginda daripada depan. Maka Nabi ambil daripada depan, sapukan ke belakang, wa adbara, dan daripada belakang dikembalikan ke depan. Maka itu adalah sunnahnya. Namun untuk siapa? Daripada penghujung syarah Nawawi, baris yang kedua 4 daripada bawah. Kata Imam Nawawi, perbuatan daripada depan menarik ke belakang dan perbuatan daripada belakang menarik ke depan, hadza mustahabbun bittifaqil ulama. Perbuatan seperti ini adalah sunnah dengan kesepakatan para ulama. Fa innahu tariqun, kerana itu adalah salah satu cara untuk menyapu air pada keseluruhan kepala. Wa wusul al-ma', dan cara untuk menyampaikan air pada semua bahagian rambut. Berkata para ulama mazhab Syafi'i, wa hadha ar-rad innama yustahabbu liman kana lahu sya'r ghairu madfur. Maka kan tadi kita belajar sunnah daripada depan menarik ke belakang dan ditarik semula ke depan. Maka kata Imam Nawawi, perbuatan daripada depan ke belakang itu sunnah. Namun pembalikan daripada belakang tarik semula ke depan, itu hanya sunnah bagi orang yang rambutnya tidak diikat sekali, tak dijadikan tocang, tak diikat sekali. Maka kalaulah ghairu madfur, rambutnya tak diikat antara satu sama lain, maka itu adalah sunnah. Amma man la sya'ra ala ra'sih,
Adapun orang yang tidak ada rambut, ataupun pada waktu itu rambutnya terikat antara satu sama lain, madfur, maka tidak sunnah untuk mengembalikan, menarik semula daripada belakang ke arah depan. Kenapa? Kerana izla faidata fih, kerana tidak ada keperluan untuk cara itu. Dengan ditarik sekali, maka air telah sampai kepada rambut dia. Terus kemudian membasuh kedua kaki sehingga ke buku lali. Kemudian beliau berkata, beginilah cara Nabi SAW telah berwuduk. Riwayat 557. Terus baca sampai habis. Terus matmada wastansara salasa, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sunnah 3 kali. Pada waktu itu dilakukan 3 kali. Namun tak disebutkan perkataan min kaffin wahidah, daripada satu tapak tangan yang sama. Wazada ba'da qawli fa aqbala bihima wa adbara. Maka dalam riwayat ini ada detail dia. Bada'a, beliau telah memulakan bi muqaddami ra'si, daripada bahagian depan kepala. Thumma dhahaba bihima, kemudian beliau telah membawakan kedua tangannya sehingga qafah, sehingga tekuk. Maka dalam riwayat ini lebih detail. Pada waktu itu ditarik sampailah ke tengkuk, sampailah ke penghujung rambut. Thumma raddahuma, kemudian dikembalikan hatta raja'a, sehingga kembali semula ilal makanil ladzi, ke tempat di mana bermula meletakkan tangan. Wa ghasala rijlai, dan membasuh kaki sebanyak 2 kali. 559. Terus baca sampai habis. Min salasi gharafat. Dalam hadis ini dijelaskan bahawa perbuatan berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, maka dilakukan dengan 3 kali mengambil air. Dan itu yang mazhab Syafi'i tekankan, bahawa dengan 1 kali mengambil air, maka untuk berkumur-kumur separuh, dan juga masukkan air ke dalam hidung separuh. Maka ini yang sunnahnya. Tapi kalaulah nak basuh mulut dulu 3 kali, baru hidung 3 kali, maka tidaklah pada waktu itu merosakkan ataupun membatalkan. Terus waqala aidan marratan wahidah. Dalam riwayat ini lebih jelas bahawa perbuatan yang Abdullah bin Zaid pada waktu itu menyapu daripada bahagian depan kepala sampai ke belakang dan dikembalikan, perbuatan menyapu air pada kepala hanya beliau lakukan sebanyak sekali. Terus amla alayya Wahaibun telah menjadikan kami menulis hadis ini. Waqala Wahaibun. Terus Amr bin Yahya telah menyuruhku menulis hadis ini sebanyak 2 kali. Terus 560. Terus maka Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini thumma al-Ansari radhiyallahu anhu menyebutkan annahu ra'a Rasulullah, sesungguhnya beliau telah melihat Nabi SAW berwuduk. Famatmada, maka baginda telah berkumur-kumur. Thumma istansara, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Thumma ghasala wajah, baginda membasuh muka baginda 3 kali. Wa yadahul yumna thalatha, membasuh tangan kanan 2 kali. Wal ukhra thalatha, membasuh tangan kiri 3 kali. Wa masaha bi ra'sihi bima'in, dan baginda menyapukan air pada kepala baginda bima'in, bukan dengan air yang sisa daripada basuhan tangan. Maksudnya Nabi ambil air baru untuk menyapukan air pada kepala. Nabi SAW mengambil air baru, bukannya daripada sisa yang telah dibasuh pada tangan. Wa ghasala rijlai, baginda telah membasuh kedua kaki baginda hatta anqahuma, sehinggalah pada waktu itu telah bersih keduanya. Qala Abu Tahir, baca
Bab yang ketujuh daripada kitab Taharah berkenaan tentang sunnahnya dengan bilangan yang ganjil untuk memasukkan air ke dalam hidung. Wal istinja, dan sunnah untuk bersuci dengan batu, beristinja dengan batu dengan menggunakan bilangan yang ganjil. Maka dalam bab ini nak di-highlightkan dua perkara tentang istinsar, memasuk dan mengeluarkan air daripada hidung, maka sunnah bilangannya ganjil. Dan pada waktu itu penggunaan istinja ataupun bersuci dengan batu, zaman kita dah tak ada batu, contohnya tisu, benda yang kesat selain daripada air, maka sunnah untuk menggunakan pada waktu itu dengan bilangan yang ganjil. Minima pada waktu itu 3 batu. 3 batu. Tetapi kalaulah pada waktu itu dengan 3 batu tak bersih, maka ganjilkan ia jadi 5, jadi 7 dan sebagainya. Dan dalam mazhab Syafi'i ada syarat-syarat yang mana berkenaan tentang beristinja dengan menggunakan batu tanpa menggunakan air. Terus 561. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau menyampaikan hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza istajmara. Apakah maksud istajmara? Baris yang pertama daripada bab ini, kata Imam Nawawi, fahuwa mashu mahallil bauli wal ghaid, menyapu tempat kencing atau tempat keluar kencing ataupun hadas air besar. Bil jimar, dengan jimar. Apakah itu jimar? Wahiyal ahjarus sighar, batu-batu kecil. Maka jimar adalah batu-batu kecil. Istijmar menggunakan batu untuk membersih dan juga untuk beristinja. Maka sabda Nabi, idza istajmara, apabila bersuci dengan batu salah seorang daripada kamu, falyastajmir, maka hendaklah dia bersuci dengan menggunakan batu tersebut witra, menggunakan bilangan ganjil. Berkenaan tentang witra, lihat baris yang ketiga selepas daripada itu, hukmul itar fil istijmar. Jumpa tak? Wal muradu bil itar, maksud yang dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam hadis ini berkenaan tentang bilangan ganjil, ayyakuna adad al-masahat thalatha aw khamsa, bahawa bilangan sapuan pada kemaluan untuk kencing ataupun air besar mestilah pada waktu itu bermula daripada 3, 5 dan selebihnya. Wa madhabuna annal itara fima zada ala thalath mustahab. Dalam mazhab Syafi'i, beristinja dengan menggunakan batu ataupun tisu lebih daripada 3 kali adalah mustahab, adalah sunat. Wa hasilul mazhab, ringkasan mazhab Syafi'i adalah annal inqa'a wajib, membersihkan kemaluan depan dan belakang hukumnya adalah wajib. Wastifa thalatha masahat wajib, menggunakan sekurang-kurangnya 3 biji batu adalah wajib, ataupun 1 batu yang ada 3 penjuru adalah wajib. Fa in hasala al-inqa, lalu apabila terhasilnya pembersihan dengan 3 biji batu, fala ziyadah, maka tidak dituntut lebih. Wa illam yahsul, kalaulah belum terhasil, maka wajib untuk menambahkan bilangan. Summa in hasala, namun kalaulah bila telah terhasil, bila lebih daripada 3, fala ziyadah, maka pada waktu itu tidak wajib untuk ditambahkan bilangan. Terus, faham tak faham? Terus baca. Dan apabila berwuduk salah seorang daripada kamu, sabda Nabi, falyaj'al, maka letakkanlah pada hidungnya akan air, summal yansir, dan keluarkan. Istinsar, mengeluarkan air yang dalam hidung. Istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Terus 562. Sabda Nabi SAW, idza tawadda ahadukum, apabila berwudu salah seorang daripada kamu, falyastanshik, ini istinsyaq, hendaklah dia masukkan air ke dalam hidung. Biman khiraih,
biman khirai, pada kedua lubang hidungnya daripada air. Maka itu istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Perkataan bahasa Arabnya adalah istinsyak. Thumma liyantasir, dan kemudian hendaklah dia keluarkan air tersebut. Maka dia kena keluarkan, bukannya dia boleh sedut sampai ke dalam. Riwayat 563 terus. Man tawadda'a falyastansir, barang siapa berwuduk hendaklah memasukkan dan mengeluarkan air daripada hidung. Wa man istajmara, barang siapa yang beristinja, bersuci dengan batu, maka hendaklah dengan bilangan yang ganjil. 564 teruskan sampai habis terus. Wasallam bimislih, Nabi bersabda dengan perkataan yang lebih kurang sama. 565, nak menerangkan kelebihan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, iaitu kerana di situlah tempat syaitan berada ketika mana kita tidur pada waktu malam. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, idza stayqadha ahadukum, apabila bangun salah seorang daripada kamu, min manamih, daripada tidurnya, falyastansir thalatha marrat, maka hendaklah dia masukkan dan keluarkan air pada hidungnya sebanyak 3 kali. Apakah kelebihan dia? Kenapa perlu buat begitu? Maka sabda Nabi, fa inna syaitana yabitu, kerana sesungguhnya syaitan bermalam ala khayashimih, pada rongga hidung dia. Itu tempat syaitan tidur, tempat syaitan pada waktu itu berada. Maka Nabi suruh bersihkan dengan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. 566 terus. Maka Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi SAW bersabda, iza stajmara, apabila beristinja dengan batu salah seorang daripada kamu, falyutir, maka hendaklah dia menjadikannya bilangan yang ganjil. Lihat pada baris yang kedua, daripada atas. Kata Qadhi Iyad, apakah maksud syaitan tidur pada rongga hidung dia? Pandangan yang pertama, ala haqiqatih, sebenarnya syaitan memang berada di situ. Dia bawa bantal, sleeping bag dan sebagainya, dia masuk ke hidung manusia secara hakikat dia. Pandangan yang kedua, Allahumma salli ala, kenapa syaitan suka berada di situ? Fa innal anfa ahadu manafidhil jism, kerana hidung adalah salah satu rongga terbuka yang boleh menyampaikan manusia, yang boleh menyampaikan kepada hati. Maka sebab itu begitu. Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baris bawah dia, wa yahtamilu an yakuna ala al-isti'arah, maksudnya bukanlah realitinya begitu, tetapi sebenarnya adalah isti'arah dan majaz. Fa innama yan'aqidu minal ghubar wa rutubatul khayashim qadharah, kerana kalaulah tak dibersihkan akan ada kotoran pada hidung tersebut, dan kotoran pada waktu itu disukai oleh syaitan. Maka Nabi suruh bersihkan dengan memasukkan air dan mengeluarkannya daripada hidung. Jelas ke jelas? 568, tajuk yang baru daripada kitab At-Taharah, iaitu wujub ghuslir rijlain, wajib membasuh kedua kaki, bikamalihima, dengan sesempurnanya. Maka membasuh kaki adalah salah satu daripada fardu wuduk dan ianya mesti dilakukan. 568 terus. Daripada Salim yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Syaddad, beliau berkata, dakhaltu ala Aisyah, aku telah masuk bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah, isteri Nabi SAW, yauma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas, pada hari di mana meninggal dunianya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu.
Fadakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakar, maka adik kepada Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar telah masuk. Fatawadda'a, lalu Abdurrahman bin Abu Bakar telah berwuduk di sisi Aisyah. Faqalat, maka Aisyah berkata, Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, asbighil wudu', sempurnakanlah wuduk dengan sesempurnanya. Kerana aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Wailun, celakalah, binasalah, lil aqab, bagi tumit-tumit yang dalam kurungan yang tak terbasuh dengan air wuduk, minan nar, yang mana layak untuk dibakar api neraka. Maka mana-mana tumit yang tak disentuh air, tak terbasuh dengan air wuduk, maka api neraka lah lebih layak untuk membakar dia. Maka Nabi SAW tegur. Sebab itu adalah bahagian yang kadang-kala tak diberikan perhatian sewaktu membasuh kaki. 568, baca sampai habis. Terus yang lepas ni pun lebih kurang sama. Ada beberapa riwayat yang bimislihi, lebih kurang sama, cuma sanadnya berbeza. Baca sampai habis. Maka dalam riwayat ini lebih jelas, Salim pada waktu itu berkata, aku telah keluar bersama dengan Abdurrahman bin Abi Bakar semasa pengurusan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas. Famararna, maka kami telah melewati pintu bilik Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Kemudian diceritakan hadis yang selepas itu lebih kurang sama. Terus 570. Maka riwayat ini nak menerangkan Nabi menegur adiknya Abdurrahman bin Abu Bakar untuk memerhatikan, memberi perhatian pada bahagian tumit ketika mana membasuh kaki. Kerana Nabi pernah berpesan, Wailun, celakalah, binasalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh dengan air wuduk, dengan amaran akan dibakar oleh api neraka. 571, ini kisah yang berbeza. Terus daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Raja'na, kami telah pulang bersama dengan Nabi SAW min Makkah, daripada Mekah, ilal Madinah, pulang menuju ke Madinah. Hatta idza kunna, sehinggalah apabila kami berada, bima'in, di satu tempat yang mempunyai air, bitariq, di pertengahan jalan, ta'ajjala qaumun, telah bergegas, telah bersegera sekelompok orang ketika mana nak mengerjakan solat fardu asar. Mereka bersegera, dan mereka ni berwuduk dengan begitu segera. Fatawadda'u, maka mereka telah berwuduk, wahum ijal, dalam keadaan mereka tergesa-gesa. Fantahaina ilaihim, maka kami telah tiba pada kelompok ini. Wa aqabuhum, dalam keadaan tumit-tumit mereka masih lagi taluhu, pada waktu itu bercahaya. Bercahaya maksudnya kering. Pada waktu tumit mereka kering, padahal baru habis wuduk, tapi tak basah pun tumit. Lam yamassahal ma', kerana tak disentuh oleh air. Maka Nabi SAW pun bersabda, Wailun lil aqabi minan nar, celakalah, binasalah akan tumit-tumit yang tidak terbasuh dengan air, dalam kurungan, yang tidak terbasuh dengan air, akan api neraka. Terus asbighul wudu', maka perbetullah, sempurnakanlah wuduk-wuduk kamu. 572, terus asbighul wudu'. Dalam hadis Syu'bah tidak ada riwayat asbighul wudu'. Terus 573, terus
Masih lagi kisah yang lebih kurang sama. Maka daripada Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, takhallafa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ketinggalan daripada kami. Maksudnya Nabi punya kebiasaan, kadang-kala Nabi berjalan di belakang, para sahabat berjalan dulu. Fi safarin, dalam satu permusafiran yang kami bermusafir bersama dengan Nabi. Fa adrakana, maka baginda telah mendapati kami. Wa qad hadarat salatul asar, dalam keadaan telah masuk waktu solat asar. Faja'alna namsah, maka kami telah menyapu air pada kaki-kaki kami. Maka Nabi SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celakalah, binasalah tumit-tumit yang tidak dibasuh dengan air wuduk akan api neraka. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat pada baris yang pertama bab ini oleh syarah Nawawi. Maka kata Imam Nawawi, wa muradu Muslim, Imam Muslim membawakan tajuk ini bi iradi huna al-istidlal. Imam Muslim ingin menjadikan semua hadis-hadis ini sebagai dalil ala wujubi ghusl rijlain, wajib membasuh kedua kaki. Wa annal masah, tidak boleh sekadar menyapu air pada kaki. Kalau pada khuf lain, tapi pada kaki tidak boleh dan tidak mencukupi. Wa hadhi mas'alatun ikhtalafan nasu fiha, maka di sini ada percanggahan yang berbeza daripada sudut pandangan mazhab. Namun majoriti para ulama pada setiap zaman dan setiap tempat ila annal wajib, bahawa yang wajib adalah membasuh kedua kaki ma'al ka'bain, berserta dengan buku lali. Wala yujzi'u mas'huma, tidak cukup pada waktu itu dengan sekadar menyapu air. Wala yajibul masah ma'al ghusl, dan dah tak perlulah nak menyapu air ketika mana telah selesai basuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Baris yang keempat daripada bawah, wailul lil aqabi minan nar, yang mana Nabi memberi amaran celaka dan binasalah tumit-tumit yang akan dibakar oleh api neraka. Kata Imam Nawawi, fatawa'adaha bin nar, Nabi memberi amaran dengan api neraka. Kenapa? Li'adami taharatiha, kerana tidak sah pada waktu itu taharah dan wuduk tersebut. Walau kana al-mas'u kafiyah, kalaulah sekadar menyapu air pada kaki mencukupi, lama tawa'ada, pasti Nabi tidak akan memberikan amaran min tarki ghusli akibai, dengan sebab meninggalkan perbuatan membasuh akan tumit. Wa qad sahha, dan sungguh telah sahih daripada hadis Amr ibn Shu'aib daripada ayahnya, daripada atuknya yang kita baca tadi, bahawa sungguhnya ada seorang bertanya, wahai utusan Allah, kaifat tuhur, bagaimanakah cara untuk berwuduk? Fada'a bima'in, maka Nabi telah meminta, maka Nabi telah basuh semuanya. Thumma ghasala rijlaih, dan Nabi telah membasuh kedua kaki baginda sebanyak 3 kali. Maka sabda Nabi, hakadzal wudu', beginilah sebenarnya cara berwuduk. Faman zada ala hadza aw naqasa, barang siapa yang melebihkan daripada ini ataupun mengurangkan, faqad as'a, maka dia telah melakukan perkara yang tidak bagus dan tidak elok. Terus baca hadis yang berikutnya. Daripada Abu Hurairah, riwayat yang ke-574, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah melihat ada seorang lelaki lam yaghsil akibah, bila berwuduk dia tidak membasuh akan tumit dia. Maka Nabi bersabda, wailul lil aqab, binasa dan celakalah tumit-tumit yang akan dibakar oleh neraka. Kenapa? Sebab tak dibasuh ketika mana berwuduk. 575 terus. Maka daripada Abu Hurairah, sesungguhnya beliau telah melihat ada sekelompok orang telah berwuduk minal mitharah, daripada bekas air wuduk. Maka beliau mengingatkan mereka, asbirul wuduk, berwuduklah dengan sempurna, kerana aku telah mendengar Nabi SAW, Abul Qasim SAW bersabda, wailul lil araqibi, celakalah bagi tumit-tumit yang akan dibakar oleh neraka. Perkataan araqib berbeza daripada aqab. Apakah itu araqib? Maka baris yang pertama,
Arakib adalah jamak kepada urkub, dan ianya pada waktu itu adalah sesuatu yang diikat, yang diletak atas daripada tumit, atas daripada tumit. Terus ini lebih kurang sama, baca sampai habis. Riwayat yang ke-577 adalah hadis yang menjadi dalil, kata Imam Nawawi, bagi kewajipan isti'abi jami'i ajza'i mahalli taharah. Wajib ketika mana basuhan wudu ataupun mandi wajib meliputi keseluruhan bahagian-bahagian taharah yang perlu dibasuh. Jangan ada tertinggal. Tak boleh pada waktu itu ada tertinggal. Mengurangkan bilangan boleh. Sunnahnya 3, dia pergi basuh 2 kali, tetapi ataupun 1 kali boleh. Tetapi kalaulah ada bahagian yang tak kena air daripada bahagian anggota wudu, maka itu tidak boleh. Maka riwayat 577 baca. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, akhbarani Umar bin Khattab telah mengkhabarkan kepadaku, kata Jabir, anna rajulan, bahawa ada seorang lelaki telah berwuduk, fataraka, maka dia telah meninggalkan kering, maudi azufrin, sekadar satu tempat kuku sahaja. Pada waktu tu dia kering, dia tak basuh. Fa absarahu Nabi nampak dan perasan, maka Nabi bersabda, irji, pergilah balik, fa ahsin wudu'a, dan berwuduklah dengan sempurna. Faraja'a, kemudian lelaki tadi telah berwuduk balik, thumma shalla, barulah dia solat. Maka pada baris yang pertama tajuk ini kata Imam Nawawi, fi hadzal hadis anna man taraka juz'an yasiran. Hadis ini menunjukkan sesiapa yang meninggalkan walaupun kadar yang sedikit daripada bahagian yang wajib untuk dibersihkan, disucikan, la tasihu, maka tidak sahlah wuduknya. Wa hadza muttafaqun alaih, dan ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Bagaimana pula tayammum? Waqtalafu fil mutayammim, berkenaan tentang tayammum, seseorang yang lupa bahagian daripada anggota tayammum dia, maka pada waktu itu para ulama berbeza pendapat. Pendapat yang paling kuat, famadhhabuna wa madhhabul jumhur annahu la yasihu, maka tak sah tayammum dia. Dan pada waktu itu ada pendapat-pendapat yang lain. Terus maka hadis yang ke-578 nak menerangkan, Imam Muslim nak menerangkan bahawa apabila seseorang itu berwuduk bersama dengan jatuhnya air wuduk dia, maka berguguranlah dosa dia. Khurujil khataya, berguguran jatuh dosa-dosanya, ma'ama'il wuduk, beserta dengan jatuhnya air wuduk. Maka baris yang ketiga daripada bawah, kata para ulama rahimahullah, wal muradu bil khataya, yang dimaksudkan dengan khataya di sini hanyalah dosa-dosa kecil, dunal kabair. Adapun dosa-dosa besar tidak terampun dengan berwuduk, itu memerlukan kepada taubat. Baris bawah dia kata Qadhi Iyad, maksud dengan berguguran jatuh dosa beserta dengan air wuduk, adakah pada waktu itu hakikat ataupun majaz? Maka ada kedua-dua pandangan. Terus baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, idza tawadda'al 'abdu, apabila seorang hamba berwuduk, awil mu'min, ataupun seorang hamba beriman berwuduk, Islam ataupun beriman, faghasala wajhah, maka dia menyapu air pada mukanya, kharaja min wajhi, keluarlah daripada mukanya setiap dosa, dalam kurungan dosa kecil, nazara ilaiha, yang dia telah melihat kepada sesuatu yang tak elok dengan kedua matanya, beserta dengan gugurnya air, au ma'a akhir qatril ma', ataupun perawi ragu, pada waktu itu yang Nabi bersabda adalah titisan air yang terakhir. Sama ada setiap titisan ataupun titisan air yang terakhir, berguguran jatuh dosanya. Fa idza ghasala, apabila dia telah basuh kedua tangan dia, telah keluarlah daripada kedua tangannya kullu khati'ah, setiap dosa,
kana batashatha, yang dia telah gunakan kedua tangannya untuk memegang beserta dengan titisan air ataupun beserta dengan titisan terakhir daripada air. Fa idza ghasala rijlai, apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajat, telah keluarlah setiap dosa yang dia telah gunakan kakinya untuk berjalan pada dosa beserta dengan setiap titisan air, aw ma'a akhir qatril ma, ataupun perawi gad ragu pada waktu itu bersama titisan terakhir air, sehinggalah bila dia selesai wuduk, yakhruja naqiyan, dia keluar daripada wuduk dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa kecil. 579 baca. Barang siapa yang berwuduk dengan sesempurna mungkin, kharajat khatayahu, berguguranlah jatuh dosa-dosanya daripada tubuh badannya, hatta takhruj, sehingga dosa sabda Nabi akan keluar jatuh daripada bawah kukunya, hatta daripada bawah kukunya. Bab yang ke-11 berkenaan tentang melebihkan basuhan muka dan juga basuhan tangan kaki. Basuhan muka dipanggil ghurrah, basuhan kaki dipanggil at-tahjil, cahaya pada muka dan cahaya pada kaki dan tangan. Yang ini kita akan sambung pada jam 6.30 petang insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Kita sambung balik riwayat 580 jam 6.30 petang. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.